Dalam pada itu, untuk perkembangan banjir dan juga situasi semasa banjir khususnya di Seri Muda, kami difahamkan pihak NADMA, Agensi Pengurusan Bencana Negara NADMA, bakal mengadakan sidang media pada petang ini jam 4 petang di mana taklimat akan diberikan oleh Ketua Pengarah NADMA, Datuk Dr. Aminuddin Hasim. Kami cuba membawakan secara langsung ini sidang media ini sekiranya mendapat isyarat daripada Seri Muda, tapi kita faham juga dan kita maklum talian komunikasi dan juga beberapa rintangan terpaksa dihadapi oleh wartawan juga untuk memberikan dan juga memaklumkan perkembangan terkini dari lokasi. Tapi kami pastikan anda bersama kami di saluran 501 dan juga astroawani.com untuk perkembangan ini. Tapi dalam masa yang sama, situasi pasca banjir di kawasan Hulu Langat ini juga perkara yang perlu diberikan perhatian dan juga agak kritikal. Bersama saya ketika ini adalah rakan tugas Firdaus Azil. Assalamualaikum Firdaus Azil. Waalaikumsalam Zul. Firdaus Azil, Hulu Langat itu kita tahu keadaan selepas banjir bagaimana, tetapi situasi yang berlaku sekarang difahamkan kesesakan lalu lintas di sana. Firdaus Azil sudah sampai atau tidak di kawasan yang teruk terjejas itu? Okey, terima kasih Zul. Yang seperti yang Zul cakapkan, Taman Sri Nanding ni antara kawasan terjejas teruk di mana beberapa hari lepas kita menerima laporan sekitar 1,000 rumah penduduk di taman ini saja tenggelam hingga mencecah ke paras bumbung. Jadi perjalanan saya memang tujuan saya hari ini ialah Taman Sri Nanding kerana ini juga terletaknya lokasi di mana salah seorang rakan kita daripada Eswawani yang rumahnya juga terjejas itu antara hala tujuan saya. Dan saya mengambil masa, kalau boleh saya kongsikan, saya mengambil masa hampir 2 jam. Hampir 2 jam untuk tiba di sini sahaja daripada Bukit Jalil, daripada Expo Bukit Jalil untuk tiba ke Taman Sri Nanding ini. Mengambil masa 2 jam kerana laluannya yang cukup sesak kerana difahamkan apabila banjir telah mula surut dan sebagainya, ramai yang mengambil kesempatan untuk kembali pulang ke rumah untuk memulakan operasi pasca banjir ataupun membersihkan rumah masing-masing. Malah masih ada juga yang rakyat-rakyat ataupun warga yang cukup baik hati pemurah masih datang memberi bantuan berupa makanan dan sebagainya. Tetapi ada juga yang kalau boleh saya juga ada kongsikan visual di mana sepanjang perjalanan saya ke kawasan ini, di mana kalau macam memang lihat di sekeliling tepi kiri dan kanan saya dalam perjalanan atas jalan itu, memang jalan yang cukup diliputi dengan debu-debu dan juga selut-selut yang masih belum kering sepenuhnya. Ada juga beberapa kawasan yang masih dinaiki air. Tetapi apa yang cukup orang kata cukup membuat saya tersentuh ialah datangnya mereka ini yang datang daripada, kalau tak salah saya tadi ada satu bas daripada sekumpulan pelajar daripada Universiti Kebangsaan Malaysia, kalau tak salah saya, datang membersihkan tempat-tempat tinggal yang terjejas teruk akibat banjir itu. Lepas tu ada juga beberapa, kalau tak salah saya juga, beberapa NGO juga telah hadir seperti mana yang mereka maklumkan melalui sosial media juga. Saya dapat melihat kelibat mereka dah mula operasi untuk membersihkan kawasan-kawasan rumah kedai, suruhan sebagainya yang cukup terjejas teruk akibat banjir ini tu. Tapi dengan ramai yang cuba untuk membantu dan juga untuk menjadi sukarelawan di kawasan itu, kesesakan lalu lintas dan juga urusan koordinasi itu mungkin agak lebih sukar Firdaus. Mungkin Firdaus dapat gambarkan bagaimana keselarasan bantuan itu, kerana kita faham masyarakat prihatin dan ini juga pimpinan masyarakat untuk melakukan sesuatu di kawasan kita yang terjejas akibat banjir. Namun bagaimana kita melihat ianya sepatutnya diuruskan dengan lebih baik kalau pemerhatian Firdaus sendiri? Memang sejak 2-3 hari lepas, bukan sahaja daripada pemerhatian kita, malah ini diakui sendiri oleh beberapa sumber daripada dalaman sendiri yang mengatakan bahawa kolaborasi itu tidak sekata, dan mulalah kita nampak permainan untuk menyalahkan antara satu sama lain dan sebagainya. Tetapi memang betul kalau perlunya dalam menguruskan krisis ataupun bencana sebesar ini yang boleh dikategorikan sebagai darurat bencana iaitu banjir, perlu ada kolaborasi kerana kita tidak mahu, kerana berdasarkan pengalaman saya ketika membuat liputan banjir 2014-2015 di Kelantan yang antara yang terburuk pernah jadi, apabila tidak ada pengurusan yang proper, maka sebagai contoh, mungkin saya boleh bagi contoh apabila datangnya sekumpulan NGO ini datang memberi makanan, tetapi adakah makanan ataupun adakah mereka menghantar pakaian itu yang benar-benar diperlukan oleh masyarakat yang terjejas di kawasan itu. Dan sebab kalau kita tengok ada yang kata pakaian dah cukup, pakaian dah semua ada, tapi apa mereka perlukan ialah bahan-bahan ataupun barang-barang keperluan asal seperti tuan wanita, makanan yang cukup ruji seperti beras, telur, sardin dan sebagainya. Malah juga untuk bayi-bayi
seperti susu tepung yang berkhasiat dan sebagainya, dan juga untuk warga orang tua OKU, apa pula keperluan mereka. Mereka tak mungkin tak perlukan baju-baju sangat, tetapi mungkin perlukan benda-benda yang lebih kena dengan mereka, ubat-ubatan dan sebagainya. Jadi pada pembahasan saya, kalaulah NGO ini ataupun sukarelawan datang ini, apa yang saya boleh sarankan ialah mereka melihat nombor mana yang ada disediakan. Sebagai contoh, saya difahamkan ketika ini Majlis Keselamatan Negara telah mengambil alih sepenuhnya operasi untuk collaborate ataupun coordinate semua ini, maka akan ada dan NADMA pula diletakkan sebagai sekretariat, maka akan ada nombor-nombor yang boleh dihubungi untuk volunteers ini membuat panggilan dan sebagainya untuk coordinate supaya bantuan yang mereka hantar salurkan itu lebih tersusun dan tidak akan dibazirkan resourceful tu ataupun sumber itu tidak dibazirkan dengan sewenang-wenang itu. Firdaus, keadaan cuaca di Hulu Langat pada ketika ini dan juga pada pemerhatian Firdaus dan juga sebagai wartawan, apa antara aim ataupun matlamat Firdaus cerita bagaimana yang kita mahu bantu dan juga mahu kita tonjolkan Firdaus? Kerana seperti mana Firdaus katakan tadi, kadang-kala benar kita ingin cuba membantu, tapi masalah sebenar bangsa-bangsa banjir ini perlu kita angkat juga. Jadi siapa yang Firdaus sudah hubungi dan juga mungkin ada yang menonton di Hulu Langat, mungkin mereka boleh bertemu dengan Firdaus untuk membawakan kisah mereka untuk kita paparkan di Esra Awani? Okey, pertamanya memang hal tujuan saya ialah untuk kita bertemu sendiri dengan orang yang cukup rapat dengan Esra Awani, iaitu salah seorang staf kita, Ilma, dan juga difahamkan editor kanan kita juga sudah berada di sana, iaitu Cik Izwa juga sudah berada di sana, maka saya akan terus pergi ke sana dulu. Tetapi dari segi pemerhatian saya on surface, jalan ke sini sangat orang kata berdebu. Kalau buka tingkap ini memang akan terasa debu-debu tu masuk. Jadi ini nasib baiklah kita semua memang diwajibkan memakai pelitup muka. Tetapi itu juga apabila ada debu-debu ini juga boleh menjadi faktor risiko yang mungkin boleh menjejaskan kesihatan melalui pernafasan dan sebagainya. Mungkin sekiranya apa yang perlu ialah waktu membersihkan rumah-rumah yang terjejas ini, mungkinlah ada pihak-pihak yang boleh membawa water jet dan sebagainya. Dan juga saya juga ada dapat melihat laporan yang mengatakan PBT juga akan menyediakan bekalan air untuk memudahkan proses mencuci, tetapi mereka juga mengingatkan penduduk-penduduk yang menerima bekalan air ini kena pastikan bekalan air itu digunakan untuk mencuci sahaja, bukan untuk minum, kerana ia tak selamat untuk dikonsum ataupun menjadikan sebagai bahan minuman ataupun masakan. Itu juga mungkin juga bekalan air bersih juga sangat kritikal ketika ini. Sebab kalau saya boleh gambarkan, ini memang dalam perjalanan atas jalan ini memang debu-debu ni memang meliputilah pemandangan dan juga memberi kesan juga pada jarak penglihatan kita tu. Firdaus, ini kawasan pasca banjir. Jadi kita nak tahu kalau nak bersihkan rumah nak pakai water jet, ada elektrik ke tidak. Air tu tadi Firdaus kata memang tak ada. Bagaimana dah dipulihkan sedikit sebanyak di beberapa kawasan melalui pemerhatian Firdaus? Okey, sebagai contoh depan saya ni ada traffic light, tapi traffic light tidak berfungsi. Okey. Jadi itu berkemungkinan masih ada gangguan bekalan ini. Macam semalam, sebagai contoh, semalam saya berada di Taman Sri Muda. Saya dapat lihat beberapa kelibat jentera TNB telah mula datang untuk melihat pecawang mana yang rosak dan sebagainya. Tetapi ini juga memang bekalan elektrik juga antara benda yang kritikal untuk memudahkan. Sebab kalau malam, gelap, lagilah macam-macam masalah. Dan juga saya juga terlupa nak menjawab soalan Zul tentang bagaimana cuaca ni. Saya dapat lihat sekarang ni memang tak panas, tak terik, tetapi dia tak mendung, tetapi dia adalah cuaca yang cukup baik untuk melakukan proses. Dan kita berharap keadaan ini akan berkekalan, tidak akan hujan sampai ke bila-bila lagi. Kesesakan lalu lintas itu adakah ianya diuruskan ataupun memang kalau ya kita faham tadi Firdaus kata ada kesesakan, ada traffic light tak berfungsi dan sudah pasti memerlukan keselarasan polis trafik mungkin pada ketika ini. Adakah itu berlaku dan juga diuruskan juga, Firdaus? Okey, sepanjang perjalanan saya daripada Ceras ke sini, saya dapat lihat ada dua kawasan traffic light ataupun simpang yang telah dikawal oleh polis trafik. Tetapi ketika saya berada yang boleh saya simpulkan sebagai ground zero ni, saya dapat lihat macam Angkatan Pertahanan Awam ada mengawal lalu lintas dan sebagainya. Tetapi bagaimanapun dengan jumlah pertambahan kereta yang kenderaan yang agak mendadak, maka ditambahkan lagi pula dengan laluan yang kiri kanannya ada banyak pelbagai jenis kenderaan yang tersadai akibat banjir. Jadi itu sedikit sangat banyak menyukarkan laluan trafik dan sebagainya. Tetapi kita harapkan mungkin akan ada
pengurusan trafik yang lebih sebab kita fahamkan ini adalah pasal banjir. Jadi mula-mula dah makin lama makin banyak agensi yang bergerak. Jadi kita harapkan pengurusan kali lepas ini daripada saat ini sampai sehingga selesai banjir, maka ia akan menjadi lebih teratur tu. Firdaus, buat setakat ini talian telekomunikasi tidak ada masalah di Hulu Langat? Kalau dibandingkan dengan Seri Muda semalam? Saya kira jauh lebih baik, maka sebab saya dapat lihat 4G Celcom saya pun full bar, dan saya cuba menghantar visual tadi pun tak ada masalah, tetapi kita khuatir sebab mengikut maklumat daripada Ilma, kalau dekat rumah dia tu susah sikit nak berhubung dan sebagainya. Jadi kita mungkin ada beberapa kawasan yang dikira sebagai blind spot ataupun bukan disebabkan banjir, tetapi ada kawasan yang mungkin terdedas akibat dia mungkin terhadang dan sebagainya. Tetapi apabila kita berada di kawasan itu, kita sendiri akan measure, kita akan tengok betul ke tidak ada gangguan telekomunikasi dan sebagainya. Dan sekiranya ada, maka apalagi kita akan terus tanya, kita akan mudahkan menggunakan media sosial kalau ada ni untuk kita tanya kenapa liputan kat sini teruk sangat. Sebab macam semalam Taman Seri Muda, orang kata memang horror jugalah, azab jugalah Zul.